ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Puan Nurhayati, seterusnya kepada para pendengar Radio Aikim yang dihormati dan diraikan sekalian, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini Allah terus mengizinkan kita diberi peluang untuk kita terus berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat pada petang ini dapat mengingatkan kita kepada kehidupan yang kekal abadi, iaitu kehidupan akhirat. Dan kita sentiasa melihat dunia ini sebagai satu yang perlu kita manfaatkan sebanyak mungkin. Jadi kita tidak akan membuang masa, kita tidak akan mensia-siakan tenaga, kerana di dunia ini kita akan bekerja demi kebahagiaan dan kejayaan yang hakiki dan abadi di hari akhirat kelak, insya-Allah. Sebagai renungan permulaan kepada bicara kita pada petang ini, saya ingin membawa kisah seperti mana yang dinukilkan oleh buku-buku sejarah. Ketika ditanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, iaitu seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah saat yang paling manis dalam hidupnya? Dalam hidup ni pada ketika mana yang dia manis sekali? Jadi Abu Dzar Al-Ghifari menjawab, ada 3 tempat ataupun 3 keadaan yang dia rasa sangat manis. Yang pertama, ketika perutku lapar. Yang kedua, ketika aku sakit. Dan ketiga, ketika mungkin aku meninggal dunia nanti. Apabila ditanya kenapa 3 saat ini ataupun 3 ketika ini saat yang paling manis dalam hidupnya, dia kata apabila dia berlapar, iaitu berpuasa, hatinya lembut. Apabila dia mengalami kesakitan, itu merupakan penghapusan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika dia mati nanti, itulah saat yang paling manis kerana dia boleh bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, cinta dan kekasih agungnya. Jadi mudah-mudahan kalaupun 3 perkara ini memang sukarlah untuk kita nak itu turuti. Mungkin salah satu yang kita sedang alami sekarang, perut kita sedang lapar. Jadi mudah-mudahan apabila perut kita sedang lapar, hati kita menjadi lembut. Seperti mana Abu Dzar kata tadi. Jadi berbeza kita mendengar kuliah semasa bulan puasa dengan di luar bulan puasa. Kerana semasa bulan puasa hati kita menjadi lembut kerana perut kita sedang berlapar kerana Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada petang ini kita akan bincangkan tentang peranan nilai dalam hidup kita. Sebelum tu, melalui segmen-segmen yang lalu, kita telah sama-sama ketahui bahawa apa dia tujuan hidup kita di dunia ini. Tujuan hidup kita di dunia ini ada dua fungsi, Yati. Yang pertama, kita sebagai hamba Allah. Yang kedua, sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai hamba Allah, kita kena jadi baik. Sebagai khalifah di muka bumi, kita kena memberi kebaikan. Soleh wa muslih. Kita baik dan memperbaiki orang lain. Secara terpincinya, bila kita katakan kita menjadi hamba Allah, kita melaksanakan ibadah. Kita kena jadi hamba Allah dan melaksanakan ibadah. Dan ibadah seperti mana yang kita telah sampaikan dalam segmen-segmen yang lalu, terbagi kepada 3, iaitu ibadah asas, ibadah sunat dan ibadah umum. Manakala tugas kita sebagai khalifah pula di muka bumi, kita kena urus dan tadbir kehidupan dunia ini dengan menegakkan agama, iaitu dengan menegakkan 5 hukum daripada Allah, iaitu hukum halal atau wajib, haram, sunat, makruh dan harus. Jadi tugas kita sebagai hamba Allah, tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Saya kira 2 tugas ini semua kita dah tahu. Barang siapa yang memang rajin menghadiri majlis ilmu, membaca buku-buku pengetahuan tentang Islam, rajin mendengar daripada ulama-ulama dan para ustaz ataupun para ustazah, kita dah tahu fungsi kita ialah sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di muka bumi. Tetapi soalnya, mengapa kita masih tidak bersungguh-sungguh, tidak fully committed lah orang kata, tidak penuh dengan iltizam untuk kita benar-benar menjadi hamba Allah yang sebenarnya di dunia ini. Cuba kita tengok, sebagai hamba Allah, kita ambil satu ibadah asas. Banyak ibadah asas tu kita ambil satu, solat subuh misal kata kan. Macam mana kita ketika kita bangun solat subuh?
Apakah kita penuh dengan iltizam, penuh dengan kecintaan, selalu kata penuh dengan rasa benar-benar rindu kepada Allah. Saya rasa kalau kita menjawabnya secara jujur, kita masih I have to pray, bukan I need to pray ataupun I want to pray. Kita kena solat subuh kerana solat subuh itu kalau tak solat subuh berdosa. Jadi kita bangun jugalah, tidak ditolak atau didorong oleh rasa cinta kepada Allah. Sebab itu mengikut statistik yang secara tak resmi yang diwar-warkan, saya pernah dengar daripada Dr. Fadilah Kamsah, kata 80% orang Islam dah tak solat. Kalau tak solat itu artinya yang paling sukar kali banyak-banyak waktu solat tu solat subuh. Jadi kita dah tahu semua solatu khairun minan naum. Solat itu lebih baik daripada tidur. Siapa yang tak tahu? Tetapi masih sukar untuk kita bangun solat subuh. Kenapa? Itu persoalannya, kenapa? Yang kedua dalam ibadah sunat. Dalam ibadah sunat berdoa. Kita berdoa ni memang Allah Subhanahu Wa Taala minta kita doa, dan doalah kerana doa kita tu akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Yati, saya dan juga para pendengar, doa bukan kita memberitahu Allah apa yang kita nak. Kerana tanpa diberitahu pun Allah dah tahu dah. Apa yang kita nak, terdetik di hati kita, lintasan fikiran kita, semua Allah dah tahu. Tapi kita juga masih diperintahkan untuk berdoa. Dan hukum berdoa ni adalah sunat. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kerana dalam kita berdoa, kita menunjukkan, mempamerkan, membuktikan sifat kehambaan kita kepada Allah. Sifat jahil kita, sifat miskin kita, sifat hina, sifat mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berdoa itu sunat. Tapi ramai tak orang nak berdoa. Wah, susah kita tengok kadang-kadang lepas solat terus dia bangun tak sempat lagi berdoa. Secara lucu saya pernah dengar ada doa pendek dia berdoa, ya Allah, doa aku macam semalam. Rujuk je semalam, template punya doa ataupun lebih pendek daripada itu macam biasa doa macam biasa. Jadi kita tak ada gairah betul-betul nak berdoa. Tadi solat subuh ibadah asas, sekarang doa adalah ibadah sunat. Cuba kita tengok dalam ibadah umum. Ini tugas kita sebagai hamba dulu hamba Allah. Tugas kita sebagai ibadah umum ni, kerja kita kerja kita ni ibadah. Kalau kita tepat 6 syaratnya yang kita dah bagi tahu sebelum ini agak-agak bagaimana perasaan kita pada hari Isnin ketika kita mula dah nak pergi kerja semula. Setelah hari Sabtu dan hari Ahad kita bercuti, hari Isnin tu nak mula bekerja. Beratnya tu yang orang kata ada Monday blues. Monday blues ni kita rasa malas, kita rasa tak seronok pergi kerja, sedangkan itu adalah ibadah. Ibadah, namanya ibadah umum kita dengan Allah. Begitu juga tugas kita sebagai hamba Allah. Dalam ibadah asas kita solat subuh, ibadah sunat kita berdoa, dan ibadah umum kita kerja tadi. Cuba kita tengok dalam tugas kita sebagai khalifah di muka bumi untuk menegakkan hukum Allah. Ramai lagi yang masih mengabaikan, meminggirkan hukum Allah dalam mengurus takdir diri mereka sendiri, kemudian keluarga mereka, kemudian organisasi, bahkan masyarakat dan seterusnya negara. Mengapa kita dah tahu semua ni? Job spec kita di dunia iaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah, tetapi kita belum lagi ada komitmen ataupun iltizam yang tinggi, masih lagi berat, masih lagi orang kata tidak gairah untuk melaksanakan tugas kita ataupun misi hidup kita. Semuanya ditentukan oleh satu perkara, iaitu manusia ni dia bertindak bukan atas dasar apa yang dia tahu ataupun atas apa yang dia fikir, tetapi manusia ni bertindak atas apa yang dia rasa. Apa yang dia rasa. Jadi ada dua perkara itu, rasa dan fikir. Rasa dan fikir. Kadang-kadang kita hanya fikir benda tu baik, tetapi kita tak rasa benda tu baik ataupun perkara tu baik. Macam solat subuh tadi semua orang dah tahu solatu khairun minan naum, semua orang dah fikir bahawa solat itu lebih baik, tetapi orang belum rasa solat subuh tu lebih baik. Jadi sebab itu manusia ni bertindak bukan atas apa yang dia fikir, tetapi atas apa yang dia rasa. Fikir tu di kepala, tetapi rasa tu di hati. Jadi kita melaksanakan suatu kerana datang dari hati kita, bukan datang daripada fikiran kita. Jadi mungkin solat tadi, mungkin doa tadi, mungkin kerja tadi, kita dah tahu dan ada pengetahuan tentangnya, tapi belum ada kemahuan. Kerana apa? Kita hanya fikir, bukan kita rasai. Jadi kita tengok dalam kehidupan kita, pengetahuan tidak akan membawa kita ke mana-mana. Hanya pengetahuan yang diiringi oleh kemahuan, baru kita melaksanakannya.
Jadi saya nak bagi satu metafora supaya kita nampak jelas ya Yati ya. Saya. Supaya kita nampak bagaimana pemikiran kita tentang satu perkara yang baik tidak menggerakkan kita ke mana-mana, hanya apabila ada rasa barulah kita ada tindakan ya. Macam kereta lah, kereta kita ya. Kita sudah ada destinasi. Katalah saya daripada pejabat tadi nak pergi ke IKIM. Okey, dah ada destinasi. Dan saya dah tahu jalannya, road mapnya ke sini. Kalau saya tak tahu, saya ada GPS. Saya boleh set, saya boleh datang sini. Okey, saya pun start kereta. Saya mulakan kereta, saya start kereta. Tak gerak. Tengok-tengok, minyak tak ada, empty, tangki kosong ya. Jadi, bila tak ada minyak tak ada dalam tangki, walaupun saya ada destinasi, walaupun saya ada jalan, tapi saya tak akan pergi ke sana. Sebab apa? Saya tidak ada bahan api. Ya. Bahan api itulah yang diumpamakan dalam kehidupan kita, yang mana kita tidak ada bahan api dalam diri kita. Burning desire ya. Keinginan yang menyala-nyala, yang nak melalui destinasi kita tadi, tujuan hidup kita tadi, dan dah kita tahu jalan hidup kita tadi ya. Kita umpama, contoh ya, diri kita ni umpama kenderaan yang kehabisan minyak dalam perjalanan mencapai tujuan hidup kita sebagai hamba dan sebagai khalifah tadi ya. Kita habis minyak, memang kita tahu itu tujuan kita, dah tahulah jalannya, tetapi kita macam kenderaan yang kehabisan minyak. Jadi sekarang kita bertanya, apa dia minyak itu? Ya, apa dia bahan api dalam diri kita? Minyak itulah yang dikatakan nilai. Ini yang dikatakan nilai dalam kehidupan kita. Bila kita ketandusan nilai ataupun nilai yang kita pegang itu tidak tetap dan tidak tepat, maka kita umpama orang yang tidak ada burning desire, keinginan yang menyala-nyala untuk mencapai tujuan ataupun misi hidup kita ya. Kalau kita bawa contohnya Yati, beginilah ya. Kalau kata pakar-pakar psikologi, kalau kita tidak dapat mencapai sesuatu yang kita ingini ataupun perkara yang kita ingini dalam hidup ni, ada dua je sebabnya. Kalau kita tidak dapat mencapai sesuatu yang kita dah set, kita nak ini, nak jadi ini ataupun nak ini dan sebagainya, tetapi kita tak dapat capai perkara yang kita dah tetapkan sebagai tujuan ataupun matlamat, ada dua sebab. Sebab yang pertama, kita tidak benar-benar inginkannya. Kita tidak benar-benar inginkannya. Desperate, tidak ada. Yang kedua, kita tidak membayar harga yang setimpal dengan apa yang kita ingini itu. Contoh, ya. Contoh, kita kata, nak syurga tak? Naklah syurga, tapi kalau tak dapat, macam mana? Itu artinya kita tak benar-benar inginkannya. Kalau kita tanya pada bulan Ramadan ni, nak tak kita Lailatul Qadar? Tak. Tapi cuba-cubalah, mana tahu nasib-nasib dapat. Nasib-nasib tak dapat. Ini bukan ketentuan. Itu artinya, kata-kata itu menunjukkan kita tidak benar-benar inginkannya. Kita tak desperate, kita tak betul-betul nak inginkannya. Yang kedua, kita tidak membayar harga yang setimpal atau sewajarnya kepada perkara yang kita ingini. Setiap yang kita ingini ada harganya. Dan kalau kita nak, kita kena bayar harganya. Contoh, kata nakkan syurga. Kita kena diuji. Sebab itu janji dalam Al-Quran. Apakah kamu mengaku beriman? Apakah kamu nak masuk syurga tanpa kamu diuji? Contoh. Kalau kita nak mencapai yang kata nak bertemu dengan malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar, kita kena ada keletihan, kita ada kena kesusahan, kita ada kena kesabaran, dan kita kena melakukan pengorbanan. Itu harga yang kita kena bayar. Jadi bila kita tak dapat, artinya pertama, kita tidak benar-benar inginkannya tadi. Yang kedua, kita tidak membayar harganya. Baik. Sebagai pengakhiran sebelum kita berinteraksi, bagaimana nilai itu terbentuk? Ataupun apakah yang dikatakan nilai tadi? Yang dikatakan bahan api dalam diri kita untuk kita bergerak untuk mencapai sesuatu. Ini nilai. Nilai itu ialah keyakinan yang kukuh dan mantap. Keyakinan yang kukuh dan mantap dan mampu bertahan lama dalam hati kita. Dan keyakinan itu menentukan tiga perkara. What is true, what is right in, dan what is yang betul. Apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang betul. Nilai itu yang suatu yang kita rasa benar, baik dan betul. What is true, what is right, dan apa yang baik dalam hidup kita. Sehingga dengan itu kita sanggup berkorban untuk mempertahankan nilai itu. Ini yang dikatakan bagi kita, yang dikatakan nilai itu. Nilai suatu keyakinan yang mantap dan bertahan lama, dan dia menentukan apa yang benar, baik dan betul. Tiga benar, baik dan betul. Dan
kita sanggup mempertahan dan berkorban untuk mencapainya. Artinya apa? Secara kesimpulannya, nilai ialah suatu yang sangat kita rasa sangat berharga dalam diri kita, untuk diri kita. Contoh ya, apa yang membentuk nilai kita, Yati ya, sikit sebanyak ya. Yang membentuk nilai kita ialah sistem keyakinan kita, yang pertama. Yang kedua, sistem keyakinan kita membentuk pandangan hidup kita. Dan pandangan hidup kita membentuk nilai kita. Dan nilai kita akan membentuk sikap kita. Dan sikap kita barulah terzahir melalui kelakuan ataupun tindakan kita. Contohnya ya, Yati ya, supaya kita nampak sedikit ya, bagaimana nilai ini terbentuk. Apa yang kita rasa benar, baik dan betul ni. Dalam Islam ya, kita tengok. Kata rukun iman. Sistem keyakinan kita. Kita percaya kepada Allah dan hari akhirat. Dan ini menyebabkan kita meyakini bahawa Allah itu pencipta, pengatur dan bersifat maha sempurna. Ya? Dan dialah tempat kita menyembah dan mengadu segala-galanya. Itu sistem keyakinan kita. Sistem keyakinan ini akan membentuk tasawur ataupun pandangan hidup kita. Macam mana kita melihat kehidupan ini. Jadi, kita melihat hidup ini tadi berdasarkan keyakinan tadi, berdasarkan tauhid ini yang dikata tauhidic mindset kita. Tasawur kita melihat suatunya dengan rasa bertuhan. Ya? Artinya kita melihat hidup melalui pandangan pencipta hidup. Itu ya. Tadi daripada sistem belief sistem kita menjadi pandangan hidup kita. Jadi kita melihat pandangan hidup kita hidup mengikut pandangan pencipta hidup. Bahawa kita ni hamba Allah dan kita ni ada khalifah. Itu. Kita dah tahu. Kita bukan tuan, kita hanya hamba. Gitu kita tahu. Kemudian pandangan hidup kita membentuk nilai kita. Nilai inilah yang tadi apa yang kita rasa benar, baik dan betul. Apa yang kita rasa benar, baik dan betul. Jadi dalam Islam, apa yang benar, baik, betul, contohlah pahala. Itu satu yang benar, baik dan betul. Ya? Yang kita lihat ma'rufat, suatu yang wajib, satu yang sunat. Ya? Kita anggap suatu yang misalnya kata ma'ruf, yang dikatakan soal kebajikan dan sebagainya. Ini adalah yang baik, berpahala yang kita nampak. Yang tak bernilai itu suatu yang tidak membawa dosa. Itu tidak bernilai. Ya? Kemudian suatu yang mazmumah, suatu yang haram. Ini yang dikatakan nilai yang kita mesti jauhi. Ya? Apa yang benar, baik dan betul, pahala, ma'rufat, mahmudah. Yang dikatakan itu. Ya? Jadi akhirnya, nilai kita akan membentuk sikap kita. Sikap apa dia? Sikap ialah rasa dalam jiwa yang membentuk tingkah laku kita. Rasa dalam jiwa kita, rasa dalam jiwa yang membentuk tingkah laku kita. Kemudian barulah tercetus tindakan dan kelakuan berasaskan nilai dalaman tadi. Ya, saya ringkaskan begini. Mula sistem keyakinan kita, iman tadi. Iman akan membentuk pandangan hidup kita. Pandangan hidup kita akan membentuk sistem nilai kita. Yang kata yang berharga itu, yang baik, benar, betul itu ialah pahala. Ya, katakan ma'rufat dan mahmudah. Dan ia akan membentuk apa dia, sikap kita. Dan sikap itu akan melahirkan tingkah laku. Begitulah sikit mukadimah kepada perbincangan kita, peranan nilai dalam hidup. Saya rasa itu sebagai mukadimah awalan ya. InsyaAllah apabila kita berbincang nilai ini, mula-mulanya agak falsafah sedikit, tetapi insyaAllah nanti kita akan pergi kepada praktikalnya, pada kes-kes yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita nak tunjukkan bagaimana peranan nilai ini dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat layak dalam tempoh yang kita ada ni ya Ustaz ya. Untuk kita dapat kita seiringkan antara tahu dan juga mahu insyaAllah. Dan nanti ini sebentar saja lagi kita akan buka panggilan talian untuk rakan-rakan pendengar kita untuk membuat panggilan. Tapi sementara itu kita akan beri laluan ketika kepada penaja Ustaz. Pada anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Sejernih titisan air yang mengalirkan impian anda, keinginan anda, kemahuan anda, dan kejayaan anda. Jernih lagi hasrat kami merealisasikannya untuk anda, tidak kira di mana anda berada. RHB Islamic Bank, kini tiba masanya urusan perbankan anda dipermudahkan. IKIM FM, pilihan utama anda. Kita kembali waktu ini untuk kita teruskan lagi Mukmin Profesional dengan tajuk kita hari ini, peranan nilai dalam hidup. InsyaAllah waktu ini kita akan sama-sama kongsikan dengan rakan-rakan pendengar kita yang ingin terus sama berinteraksi bersama dengan Ustaz Fahrul. Di talian kita di 0362051500. Di Facebook juga kami tinggalkan komentar untuk anda. Tinggalkan komentar anda di sana, juga SMS. Tekan IKIM dan akan persoalan anda dan hantar ke 39111. Dan waktu ini Ustaz, kita ambil pemanggil pertama Mukmin Profesional. Waktu ini Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Haji Maulin ini. Silakan Tuan Haji.
Farol lah, kalau saya melihat dalam segi nilai di sini. Ini kalau nilai saya banding dipanggil sebagai bahan bakar. Ini kalau tak salah boleh kita kepanggil sebagai iman keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya sebetulnya tertarik Ustaz Farol pada 3 minggu yang sudah. Ustaz Farol ada cerita tentang mati. Saya bukanlah nak mengajak ubah tajuk. Sebab saya ini ada kemungkinan. Jadi Ustaz Farol ada menceritakan tentang betapa azabnya mati, tentang kesakitan mati. Tetapi saya ada mendengar daripada Maulana, jadi apabila kita tentang yang dipanggil Sarakatul Maut, dia suruh buka surah Yusuf. Maka apabila dibuka surah Yusuf, telah ada satu bab, yang mana Siti Zuleha, dia telah di hadapan pembesar-pembesar negara yang lain, dibagi buah sebelah tangan kirinya dan pisau sebelah tangan kanannya. Apabila pembesar itu dia sedang mengupas buah, maka dilalukan Nabi Allah Yusuf AS. Maka serentak berkata, si pembesar tersebut berkata, sesungguhnya bukanlah ia daripada manusia tetapi malaikat yang turun daripada langit. Maka apabila melihat ketampanan Nabi Yusuf, maka dia tak sedar yang tangan dia terluka kerana kelalaian melihat wajah Yusuf. Jadi apa yang ditekankan di sini, Maulana beritahu bahawa apabila seseorang mukmin beriman sejati, dia telah dipaparkan ini tempat yang kamu tuju, syurga. Maka kesakitan Sarakatul Maut Allah Subhanahu Wa Taala telah lenyapkan. Memang apa nama saya mendengar daripada Maulana juga, di mana apabila malaikat Israel yang telah cabut nyawa, adik keluarganya menangis. Maka malaikat bertanya, apa hal kau menangis ni? Saya tanya si dia, sebab dia ambil nyawaku, sebabnya aku kena tangis ke diri kau sendiri, sebab akan aku datang lagi ke sini dan ke sini akan aku ambil nyawa seluruh manusia. Jangan kau melangisi kematian dia, tetapi kau tangisi kematian kau di sini. Jadi minta tolong Ustaz berajar insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita ambil lagi pemanggilan yang lain waktu ini. Mungkin ringkas-ringkas ya, Doktor. Ustaz ya, soalan daripada kamu dengar. Assalamualaikum. Hello. Ya, siapa di sana? Saya Norma dari Bangi. Ya, Puan Norma, silakan cakap dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz, saya banyak membaca buku Ustaz dan banyak membantu. Ya. Saya nak minta Ustaz elaborate sikit yang, the things that we all know, tapi nak transform daripada no tu to the actual kita nak buat benda tu. Ustaz tolong. Kita lagi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Berarti kita ada satu lagi pemanggil lagi untuk kita kongsikan dengan rakan-rakan pendengar yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sana? Saya Zaini di sini. Silakan Cik Zaini. Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang berbahagia lagi saya muliakan Ustaz Farol dan juga Puan Yati. Okey, pertanyaan saya begini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz kerana mengungkapkan agar kita melakukan pengorbanan untuk mendapat yang terbaik daripada anugerah Allah malam Al-Qadar. Baik, soalan saya begini Ustaz. Tadi Ustaz ada bagi tahu tentang ramai ustazah, penceramah bagi tahu bahawa konsep kita, kehidupan kita menjadi hamba kepada Allah, kemudian menjadi khalifah Allah. Saya lihat di sini, adakah kita tertinggal elemen satu lagi yang amat-amat penting, iaitu pertamanya menjadi hamba Allah, yang keduanya mencintai, mentaati Rasulullah SAW, dan ketiganya menjadi khalifah Allah. Kerana saya lihat apabila elemen kedua ini, mentaati Rasulullah SAW ini, saya lihat ramai umat Islam hari ini tak habis-habis berbalah satu sama lain. Mohon penjelasan daripada Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin Ustaz kita boleh satu persatu. Ya, pertamanya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Nur Alim yang telah sebenarnya telah memanjangkan ataupun telah menguraikan apa yang telah saya katakan pada minggu-minggu sebelumnya, yang mana sakaratul maut itu, sakarat itu sendiri satu keadaan yang sangat kritikal, umpama mabuk, yang terlalu sakit sebenarnya, tetapi walaupun begitu, walaupun saat kesakitan, tetapi orang mukmin yang hampir dengan Allah, yang dekat dengan Allah, mereka disingkapkan, iaitu yang dalam Quran kata fakashafna ankal itoaka fabasharukul yauma hadid, dia boleh nampak, dia terhijab selama ni terbuka, dan dia boleh nampak di hadapan itu tempat baik yang dia nak pergi,
Itu bagi orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Dia nampak tempat baik yang dia nak pergi. Ya, sebab itu kadang-kadang dia berpeluh, dia ada tandanya, ataupun dia punya bibirnya kadang-kadang kering, ya, sebab dia nampak dah macam dia nampak tempat yang cantik, indah, ya, dan tempat penuh nikmat itu, ya. Jadi itulah hiburan, ya, yang terakhir yang Allah berikan sebelum berpindah ke alam barzah, ya. Sebab itu orang kata mati itu terlalu lazat bagi syuhada di medan jihad, ya. Mati itu terlalu lazat bagi syuhada di medan jihad. Kita nampak orang yang berjuang di zaman Rasulullah tu kadang-kadang bukan sedikit, ya, luka mereka. Kadang-kadang sampai 70, kadang-kadang sampai wajah mereka pun tidak dikenali, ya. Kalau kita tengok Sayyidina Hamzah bagaimana dikorek keluarkan hatinya begitu, ya. Jadi kita anggap ini satu seksaan ke macam mana mereka ni. Ya, kita melihat dengan mata kasar memang nampak macam tersiksa. Tetapi hakikatnya waktu mereka nak berpindah daripada alam dunia ni ke alam barzah, iaitu sempadan alam akhirat tu dengan dunia tu, nak pergi ke alam barzah, mereka telah dihiburkan oleh Allah dengan tempat-tempat yang baik. Sebab tu mereka rasa lazat, sehingga kalau kita tengok di dalam kitab-kitab, kalau diberi peluang lagi, mereka nak kembali ke dunia dan nak merasai lagi untuk mati syahid kali kedua, ketiga dan seterusnya. Itu yang dikatakan mati itu terlalu lazat bagi syuhada di medan jihad, ya, itu, ya. Tetapi oleh kerana kita melihat seperti mana yang telah ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi kewafatannya, sampai detik sakaratul maut itu Rasulullah celupkan tangannya ke dalam air dan letakkan, begitu terasa, ya, kita sakit. Memang ada yang dikatakan kesakitan itu, tetapi akhirnya di hujung tu di-cover dengan satu nikmat yang paling tinggi, ya. InsyaAllah Allah tidak akan kecewakan, Allah tidak akan bagi berita yang buruk kepada orang yang hampir dengannya. Sentiasa ada saat-saat manis yang dijanjikan, walaupun dalam saat yang begitu diuji, begitu kritikal tadi. Itulah ulasan saya sikit, ya. Seperti mana yang dikatakan betul, seperti mana isteri-isteri pembesar-pembesar itu, mereka tak terasa mereka memotong tangan mereka kena melihat wajah Nabi Yusuf AS yang begitu cantik sekali, ya. Jadi begitulah orang-orang ni, dia tak terasa lagi, ya. Tapi sakit tetap sakit lah mula-mula kan, tetapi tak terasa kan, begitu, ya. Baik. Kemudian soalan yang kedua tadi, ya, bagaimana daripada kita dah tahu dah macam mana kita nak jadi amalan kita. Ini adalah persoalan bukan daripada puan yang bertanya ataupun cik yang bertanya. Ini juga apa yang sedang kita fikirkan setiap hari, ya, setiap hari. Cuba kita tengok peluang yang Allah bukakan dalam bulan Ramadan ini, ya. Kita tengok bagaimana Allah membuka pintu pengampunan atas dosa-dosa kita yang lalu, ya. Begitu luas sekali pengampunan. Bagaimana pahala digandakan, bagaimana janji untuk kita terlepas daripada seksa neraka begitu dibukakan, ya. Kerana setiap malam Allah bebaskan berapa ramai orang daripada api neraka. Kita lihat dalam hadis yang sebagainya. Begitulah fadilat-fadilat dan sebagainya. Tetapi kenapa kita belum lagi tergerak untuk beramal, ya, segarah itu, ya. Masih lagi, kalau nak minta maaf lah, kalau nak khatam Quran tu masih merangkak lagi, masa solat tarawih masih memaksa diri lagi, ya. Dan waktu kita nak buat baik ni masih lagi ditolak hanya oleh pengetahuan kita, bukan oleh kemahuan kita lagi, ya. Jadi macam mana kita nak transfer, macam mana kita nak pindahkan daripada pengetahuan kepada sesuatu yang kita dapat amalkan, yang serasi dan sebati dengan diri kita. Baiklah, beginilah, ya. Dia ada beberapa peringkat, ya. Yang pertama, kita tahu dulu, kita belajar. Tak cukup kita tahu, kita kena faham. Sebab ramai orang yang tahu agama tapi tak faham agama, ya. Tahu hanya dia hafal sekali itu, tetapi dia tidak memahami kehendak agama itu sini. Contohnya bulan puasa, kita tahu, oh, puasa ini apa erti puasa menahan diri daripada ini, kita hafal begitu saja. Tetapi faham tentang puasa itu falsafahnya apa? Falsafahnya saum atau siam itu menahan hawa nafsu kita, ya. Menahan hawa nafsu dia dalam rangka kita nak mendidik hak nafsu tu supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ada mekanismenya, siam dan qiyam, seperti mana yang saya katakan pada minggu yang lalu, ya. Tetapi kadang-kadang kita hanya tahu tentang puasa, tetapi kita tidak faham tentang puasa, ya. Okey, kita kena masuk lagi, in-depth lagi, dalam lagi, iaitu kita kena memahami agama ini. Tak cukup kita memahami, sebab memahami masih lagi di kepala. Kita kena menghayatinya.
menghayatinya yang dikatakan internalizing tu, macam mana kita amalkan dan ada rasa-rasa yang kita dapat apabila kita amalkan perkara tu, ya. Ini yang dikatakan bila kita nak hayati dan kemudian kita nak amalkan, ada satu peringkat yang namanya mujahadah. Mujahadah ni, ya. Mujahadah ni kita buat apa yang kita perlu buat walaupun kita tak suka buat. Kita buat apa yang kita perlu buat walaupun kita tak suka buat. Kenapa kita perlu buat? Sebab dalam ilmu dah beritahu ini wajib. Dalam ilmu dah beritahu bahawa kalau buat-buat ini untuk dapat kecintaan Allah, tetapi kita belum suka. Cuma kita tahu keperluannya. Jadi sebab itu kita kena buat apa yang kita perlu buat walaupun kita tak suka buat. Ini yang dikatakan peringkat mujahadah. Peringkat mujahadah ni lah yang tak siapa pun boleh bantu. Yeah. Setengah-setengah orang kata, datang dengan Ustaz dengar kuliah, dia boleh jadi baik. Tak. Memang ilmu tu baik untuk tahu dan faham. Tetapi untuk dia hayati dan untuk diamalkan, dia kena melakukan mujahadah. Dan mujahadah ni tidak boleh dibantu oleh orang lain, melainkan diri kita. Dan nilai mujahadah inilah yang sebenarnya yang kita terpaksa lalui. Dan inilah nilai yang kita di sisi Allah sebenarnya. Ya. Jadi tidak ada kita jadi baik secara kebetulan, tak ada, ya? Melainkan dengan perjuangan, melainkan dengan mujahadah, ya. Bila kita dah amalkan, kita nak amalkan, dia mesti ada satu peringkat lagi tadi, ya. Sebab mujahadah tu kena istiqamah. Istiqamah. Sebab itu bila kita nak buat satu amalan tu, buat yang sedikit tetapi berkekalan lebih baik daripada buat banyak tetapi sekali-sekala. Tak boleh, ya, tak akan memberi kesan. Sebab tu nafsu kita, ya, nak buat jadi baik ni mesti dilentur sedikit-sedikit, ya. Orang kata gradually, tak boleh buat secara drastik. Kita buat drastik nanti dia lawan kita balik lagi teruk, ya. Jadi pelan-pelan kita buat, ya. Sebab itu sedikit tapi dawam, berkekalan, istiqamah, ya. Itu. Jadi ini. Dan setelah istiqamah tadi tu kita buat istiqamah, insya-Allah barulah sampai ke peringkat yang hujung sekali, ikhlas, ya. Ikhlas. Okey. Tapi dalam macam mana pun semua tindakan itu, di sana ada satu jalan keluar, ya, yang kita nak kata bantuan daripada Allah. Itu yang dikatakan kita kena berdoa kepada Allah. Jadi kalau Allah mudahkan, sekarang ni kita nak menempuh, nak pergi dia, kan, nak pergi kepada Allah. Kita nak pergi untuk mendapat keredaan Allah. Tetapi kita terpaksa melalui jalan mujahadah. Tapi kalau kita kuatkan doa kita kepada Allah, Allah nak kita, ya, dan sebagainya, Allah akan permudahkan. Sebab itu dalam hal ini saya teringat seperti mana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, ya. Bagaimana Rasulullah pegang tangan Muaz tu, kata, "Ya Muaz, aku cinta padamu kerana Allah." Sebab itu kata Rasulullah, ini bagi pesan kita, selepas engkau solat jangan lupa berdoa ini, ya. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik tadi. Ya Allah, bantulah aku. Ni minta bantuan Allah. Bantulah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu. Bantulah aku untuk mengingati-Mu. Dan bantulah aku untuk memperbaiki dan perindahkan ibadahku kepadamu. Jadi, di samping kita bermujahadah tadi, kita minta bantuan daripada Allah juga, agar mujahadah itu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, dua tarikan tadi. Tolakkan daripada kita dan doa kita minta Allah tarik juga kita. Jadi, akan mudah tadi. Itulah proses daripada tahu, faham, hayati, amal, istiqamah, ikhlas dan doa tadi, ya. InsyaAllah. Inilah lebih kurang step-step ataupun peringkat-peringkat dalam kita daripada tahu tadi nak kita amalkan, ya. Untuk kita. Okey, yang ketiga tentang Encik Zaini tadi, ya. Encik Zaini memang betul, ya, katakan bila kita katakan tugas kita ataupun misi hidup kita dua. Ini berdasarkan ada, kalau Dr. Yusuf Qaradawi kata tiga, iaitu memakmurkan bumi Allah ini. Yang pertama sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai khalifah di muka bumi, dan ketiga sebagai pemakmur muka bumi ini, ya. Okey. Tuan Haji Zaini ataupun Cik Zaini tadi kata mencintai Rasulullah, ya. Bila kita kata kita nak jadi hamba Allah, tidak mungkin kita boleh menjadi hamba Allah tanpa melalui jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Itu umum tahulah, ya. Bila kita kata nak jadi hamba Allah, mesti dua I yang selalu kata tadi. Bila nak beribadah mesti dua I. Yang pertama ikhlas kerana Allah, yang kedua ittiba, mengikuti bersungguh-sungguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhlas kerana Allah, ittiba dengan sunnah Rasulullah. Jadi kita tidak boleh mencintai Allah tanpa melalui cinta Rasulullah. Cinta Allah itu tujuan, cinta Rasulullah itu jalan. Mana mungkin kita mencapai tujuan kalau kita tidak melalui jalannya, ya. Sebab tu yang dikata kul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah, ya. Kalau kamu nak katakan kalau kamu nak mencintai Allah, cintalah aku, kata Rasulullah, ya. Ikutlah aku. Itu yang dikatakan ittiba tadi, ya. Jadi boleh kita katakan tergolonglah tadi, ya, kata-kata benar apa yang dikatakan oleh Encik Zaini tadi, insyaAllah. InsyaAllah. Dan waktu ini kita nak raikan juga rakan kita di FB, ya Ustaz, ya, daripada Nur Atika Muhammad yang tekan penjelasan daripada Ustaz. Katanya bagaimana kita ingin meningkatkan semangat dalam hidup, andai diri sudah tidak tahu apa sebenarnya yang dicari dalam hidup ni, Ustaz. Okey. Dia kata kalau kita ni tak ada 3 perkara ni, kita dah mati walaupun kita masih hidup. Ya, bangkai bernyawa, kata. Mungkin kita mati pada 2012 tapi dikebumikan pada 2012 tapi 2010 dah mati dah, ya. Kalau ada 3 perkara ni. Ini kata ahli-ahli psikologi lah. Dia kata pertama, dah tak ada apa sesuatu pun yang boleh menggembirakan kita lagi dah. Tak ada apa yang nak gembirakan kita. Itu satu. Yang kedua, tidak ada apa lagi yang nak menyedihkan kita. Kita dah tak boleh menangis dan kita tak boleh ketawa, ya. Selamba je tak ada apa dia kita. Dan ketiga, tidak ada sesuatu yang nak kita perjuangkan dalam hidup, yang kita nak capai dalam hidup ni. Tak ada keinginan menyala-nyala tu. Bila tak ada sesuatu yang mengembirakan kita, tak ada sesuatu yang boleh menyedihkan kita, dan tidak ada sesuatu yang kita nak perjuangkan dalam hidup, hakikatnya kita sudah mati. Jadi orang Islam, Yati, Saya? tidak mungkin mati sebelum mati. Kerana apa? Yang pertama, kita sentiasa meletakkan tugas kita tadi sebagai matlamat hidup kita, tujuan hidup kita. Hari-hari kita bangun terus, alhamdulillahillazi ahyana, terus kita memuji Allah. Kemudian tugas kita sebagai hamba Allah nak jadi baik, kan? Dan kemudian sebagai khalifah kita nak memberi kebaikan. Okey, apa yang kita perjuangkan? Yang kita nak perjuangkan ialah Islam. Dalam mana? Dalam diri kita, dalam keluarga kita. Artinya hidup seorang Islam hidup yang sangat bermakna. Ya, sentiasa ada tadi 3 perkara, what is good, what is right, what is true. Apa yang benar, apa yang baik dan apa yang betul yang nak diperjuangkan dalam hidupnya. Dan hidup ni sentiasa bermakna, Yati, sentiasa bermakna. Ini yang saya katakan tadi bahawa, Yati, bila kita tidak ada tujuan hidup, kita tidak ada misi. Misi tu yang menyebabkan yang dikatakan misal. Misal tu apa? Peluru berpandu. Ya. Bila peluru berpandu ni, kalau kita ditembakkan satu peluru berpandu, dia akan pergi ke koordinat ataupun ke tempat yang telah dia disetkan. Dia tak akan pergi mana-mana, dia akan pergi ke situ, sebab dia telah diaktifkan untuk pergi kepada koordinat yang telah ditentukan tadi. Jadi orang Islam memang gitu, dia macam peluru berpandu yang telah disetkan. Jadi kalau kita tak bersemangat, artinya peluru berpandu kita tidak diaktifkan, kita tidak ada tujuan hidup. Itu yang dikatakan aimless ataupun yang dikatakan meaninglessness, kosong, rasa bosan, rasa tak bermakna dalam hidup kita. Artinya kita apa? Kita kurang iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kabur tentang tujuan hidup kita di atas muka bumi ini. Itu dia. Dan mungkin Ustaz, sebagai pengakhiran kita nak berikan sedikit kesimpulan mungkin dalam waktu yang kita ada ini. Silakan Ustaz. Okey. Pada dasarnya nilai dalam Islam berbeza daripada nilai-nilai yang lain yang kita rasakan. Sebab nilai dalam Islam, nilainya ada 2 cirinya, ya. Jadi, yang pertama nilai yang tetap dan nilai yang tepat. Tetap dan tepat. Kerana dia tetap, kenapa dia tidak berubah mengikut persekitaran, ya. Setengah nilai itu apa yang baik, apa yang benar dan apa yang betul tu ubah-ubah ikut persekitaran. Lepas tu ubah-ubah ikut adat, ubah-ubah ikut apa? Keadaan dan sebagainya, ikut keadaan dan sebagainya. Kalau masa misal kata okey nak pergi ke dalam masjid, kita tutup aurat, kena bagi pakai tu yang tutup aurat tu. Keluar dari masjid buka balik, kan? Sebab itu bukan nilai kita, ya. Jadi nilai dalam Islam tetap, ya, tidak berubah-ubah, ya, daripada dulu dan sampai sekarang. Yang kedua, nilai dalam Islam tepat. Kerana apa? Suluhannya ataupun dasar pijaknya ialah wahyu dan as-sunnah. Yang ini tidak berubah. Tetapi kalau dalam nilai-nilai yang apa yang dirasa benar, baik dan betul pada pemikiran manusia, ikut pikiran manusia, dia akan berubah-ubah. Daripada satu zaman ke satu zaman dah berubah, ya. Dan kita tengok bila tempat berubah, dah lain dah tempat kita berubah. Jadi kita takut apabila kita tidak dipandu nilai yang betul, jadi kompas hidup kita pun tidak betul, ya. InsyaAllah pada minggu yang akan datang, mudah-mudahan Allah izinkan kita bagaimana kita nak lihat lagi lebih terperinci
kita nak pergi menerusi, dan pada hari ini falsafahnya, tetapi besok kita minggu depan kita lihat pada praktikalnya apakah peranan nilai dalam hidup kita, insya-Allah. Insya-Allah. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang terbaik di antara kalian adalah yang tidak pernah meninggalkan akhiratnya kerana memburu dunianya, dan tidak meninggalkan dunianya kerana akhiratnya, dan tidak pernah membebani manusia. Dan insya-Allah minggu depan kita akan sambung lagi topik kita ini, insya-Allah ya Ustaz ya. Insya-Allah. Dan saya ucapkan terima kasih pada Ustaz atas perkongsian. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.